Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Sorry background agak gelap sebab saya tak boleh berada di bilik biasa sebab sekarang pada jam 3 pagi. Okey, perbincangan saya ataupun perkongsian saya hari ini adalah tentang mesin penapis elektrik. Adakah ia menjadi punca kepada bil elektrik tinggi? Okey, istilah tinggi di sini agak subjektif. Dia boleh jadi pergi ke beratus ringgit, dia boleh jadi kepada puluh ringgit atau even RM5. Betul tak? So, kita tak nak cerita tentang berapa tinggi yang dia boleh pergi, tapi kita cuba kupas. Adakah mesin penapis air ini akan menyebabkan penggunaan elektrik kita meningkat? Okey. So, video ni agak panjang. Saya akan cuba pendekkan dalam masa 20 minit kalau possible. Tapi disebabkan banyak video-video yang saya buat sepanjang eksperimen, so mungkin dia akan ambil masa 20 hingga 30 minit. So, yang pertama, perbandingan saya lebih suka membuat perbandingan antara mesin penapis elektrik, tak semestinya Kowe, cuma dalam eksperimen saya ni, ini adalah mesin yang saya ada versus dengan kettle pemanas air biasa. Okey. So bagi memastikan perbandingan saya valid, ataupun saya boleh kata we compare between apple to apple, kuantiti air tenaga elektrik yang diperlukan untuk memanaskan 1.7 liter air menggunakan kettle akan kita versuskan dengan 1.7 liter air sekiranya kita menggunakan Kowe. Okey, so ada 3 video untuk bahagian pemanasan ni. So saya akan runkan video ni dulu. Nanti kawan-kawan sahabat-sahabat boleh tengok video dan saya akan rumuskan selepas ini. Okey, ini video pertama. Okey, sekarang kita tengok yang ni energy limiter. Uh, so kita dah reset lah energy limiter ni. Function arus kosong, watt tak ada, high tak ada, low tak ada, ni tak ada apa-apa, semua kosong. Okey, so kita akan sambung cerik ni. Kita test dia masak berapa banyak energi dia pakai. Okey, itu pada bahagian pertama. Saya nak tunjuk bahawa kita boleh pakai energy limiter untuk kita measure total energy dan sebagainya, kita boleh reset. So ini bahagian kedua. So daripada sini dengarlah bunyi dia tengah masak. Untuk 1.7 liter, maksudnya consistent amount of current yang dia gunakan lebih kurang 6.8, dan saya jangkakan dia punya watt dia tadi maksimum 162, so lebih kurang 1608. This amount of power yang kita gunakan. Sekarang dah masa lebih kurang 4 minit 8 saat. Ok, so kita tengok nanti berapa jumlah energi yang kita pakai untuk masak. So dah rasa air panas. Okey, pada bahagian ketiga ni adalah total energy yang kita akan gunakan untuk masak air menggunakan kettle. Ok, air dah mula menggelegak. Dengar bunyi itu. Ok, sekejap lagi dia tendang lah ni. Jauhkan kaki sebelum kena air panas. Dah lama tak masak pakai air ni. Kedak. Ok, so dia dah bunyi ketuk. So dia cut off. So kalau kita tengok 6 minit 42 saat. Itu merupakan jumlah masa yang diperlukan untuk dia masak air. Dan kalau kita nak tengok berapa jumlah kilowatt hour, 0.178, voltage maintain. So sekarang semua dah cut off lah. Maximum power tadi 1624 waktu. Okey, so kita dah boleh dapat bacaan untuk bahagian kettle. So saya akan bandingkan pula macam mana kalau kita gunakan Kowe untuk 1.7 liter, berapa pula penggunaan dia. Lepas tu saya akan rumuskan lepas ni. Okay, ini dalam keadaan ideal circuit. So dalam keadaan ideal, daripada tadi saya dah monitor beberapa lama, so kita dapati bahawa dalam keadaan ideal memang nilai arus dia adalah 0.046. So eksperimen tadi kita penuhkan air jak ni 1.7 liter. So kita nak reset dulu sebelum kita nak start. So bila kita reset, okay, bacaan semua kosong, masa semua kosong. Kalau kita tengok function pun
kosong lah, kilowatt hour pun tak ada. Okey, ni dia baru start 2 watt lah. Okey, yang tu nanti kita boleh. Okey, lepas kita reset sebab video belakang tu dia cerita pasal reset. Okey, lepas kita reset, semua nilai dah kosong, kita start untuk pengisian air. Dia dah isi 1.7 liter. So 3 button dah hilang. So sekarang kalau kita tengok bacaan adalah lebih kurang 338 watt. So saya tekan function, kita tengok arus dia lebih kurang 1.4 ampere. So kita tengok masa sekarang 3 minit, berapa banyak energi yang dia akan gunakan untuk dia panaskan semula air dalam tu untuk 1.7 liter. Alright, so ini adalah total energi yang kita Okey, so perlukan. sekarang 4 bar baru saja dengar bunyi ketik. So kalau kita tengok sekarang ni, dia dah mula cut off. Maksudnya 1.7 liter yang kita gunakan tadi, dia dah mula recover balik. Alright, dia dah mula recover balik. So kita nampak dalam masa 14 minit, sekarang arus dah jatuh balik 0.05 M. So jumlah energi yang dia pakai adalah sebanyak 0.07 kilowatt hour. Okey, so saya stop sampai situ dulu sebab kita nak make it the video shorter. So, apa yang kita boleh dapat simpulkan daripada sini? Sekiranya kita menggunakan kettle, sebenarnya jumlah arus dia adalah 6.8 M, sangat besar. Power yang dia pakai adalah 1.6 kilowatt. Tempoh yang diperlukan untuk memasak air adalah 6 minit, 6.42 minit. Dan juga jumlah tenaga dia adalah 0.178 kilowatt hour. So kalau kita bandingkan disebabkan COVID tadi pun saya kurangkan air 1.7 liter which is sama kuantiti dengan kettle kita tadi. So jumlah arus yang diperlukan hanya 1.41 ampere. Power dia pula cuma lebih kurang 338 watt. Okey, kalau saya tengok label Kowe pun dia kata 400 watt. So valid lah 400 adalah nilai rated. So operation 338 watt. Tempoh yang diperlukan plus minus 11 minit daripada video tadi. So tenaga yang digunakan untuk memanaskan kembali air adalah sebanyak 0.07 kilowatt hour. So di sini datangnya statement yang mana kebanyakan syarikat-syarikat penapis air mereka akan kata bahawa penapis air ini menggunakan tenaga yang kurang berbanding dengan kettle. Saya setuju. Saya tak kata statement tu salah. So ini yang biasa mereka gunakan. Yang mana kalau kita tengok daripada eksperimen ni jelaslah. Yang ini 0.178 kilowatt hour. Yang ini adalah 0.07 kilowatt hour untuk dia panaskan 1.7 liter air. So dalam kes ni, tak ada salahnya apabila penjual penapis air mengatakan bahawa alat-alat yang mereka jual adalah lebih jimat elektrik. Tetapi, okey, ada tetapi dekat situ. Jom kita tengok video seterusnya. Okey, tepat setengah jam tadi. Okey, lebih kurang setengah jam saya dengar bunyi ketik dan kita dapati bahawa nilai arus naik 1.33 M. So apa yang berlaku dekat sini sebenarnya, bila dia dalam keadaan ideal, dia mula untuk cut off pada 0.05 M, and after that setengah jam ataupun saya boleh kata 29 minit tanpa usik apa-apa, dia mula cut in balik untuk panaskan semula air tersebut. So arus naik sebanyak 1.33 M ataupun bersamaan dengan 300, oh sorry, itu maksimum. Ya, 318 watt. Okey, dan kita tengok berapa lama benda tu akan berlaku. Okey, dia mula cut off balik. So kalau kita tengok dia lebih kurang 2 minit. Okey, so itu apa yang akan berlaku. Kalau nak ikut analisis yang tepat, sepatutnya kita kena log data lah untuk the whole day. Yang mana saya tak bawa balik energi local. So kita boleh kata dalam masa setengah jam ataupun 29 minit dia akan cut in untuk cuba panaskan balik air yang ada dalam tangki untuk lebih kurang 2 minit. Lepas tu dia akan cut off semula. Alright, so kita akan Okey. So,
Rafli, apa yang berlaku sebenarnya? Saya tidak usik air tersebut. So kita biarkan air itu dalam masa setengah jam. Sebenarnya in order to maintain the temperature, kita punya penapis air ni akan sentiasa heated kembali lebih kurang 3 minit sebenarnya sebelum dia cut off balik. So benda tu akan repeated untuk setiap setengah jam ataupun setiap 35 minit. So daripada video ni kalau saya teruskan, Pakai pattern macam kalau kita nak tengok saya nak 47 tengok berapa air, jumlah air. panaskan, lepas tu Okey. maintainkan balik suhu dalam masa 48 minit. Alright, terima kasih. Okey. Minta maaf. So, jumlah akhir dia adalah 0.087 kilowatt hour. 48 minit ataupun 47 minit, saya tolak balik 11 minit yang mula-mula tadi sebab dia adalah keseluruhan tenaga. So, tolak 11 minit. So, kita boleh kata dalam masa 35 minit lepas pemanasan air itu complete, okey, bacaan akhir meter adalah 0.087 kilowatt hour. Dengan kata lain, proses untuk memaintainkan, okey, untuk mengekalkan air tersebut pada suhu yang panas, dia akan memerlukan 0.017 kilowatt hour, which is 0.087 tolak 0.07. Dan katakan saya ambil satu analogi. Saya cuma menggunakan 1.7 liter air, lepas tu saya tak guna untuk tempoh 24 jam. Besoknya lepas 24 jam baru saya guna air balik. Dengan kata lain, kita akan ada 40 data, okey, 40 data yang 0.017 kilowatt hour untuk 24 jam, which is bersamaan dengan 0.68 kilowatt hour. So, jumlah keseluruhan dalam tempoh 24 jam adalah sebanyak 0.75 kilowatt hour. So, kalau kita bandingkan pula, kalau tadi kita kata asalnya kita ada 0.178 kilo, asalnya betul. Asalnya kita ada 0.178 kilowatt hour untuk satu kettle bila dia perlukan panaskan air sebanyak 1.7 liter. Sebaliknya, kowe kita memerlukan 0.75 kilowatt hour dalam tempoh 24 jam. So katakan kalau saya ambil analogi, saya cuma perlukan 1.7 liter air untuk satu hari. So kettle saya hanya perlukan 0.178, manakala kowe saya akan memerlukan 0.75 kilowatt hour. So dalam kes tersebut kita dapati bahawa yang sebenarnya kowe akan memerlukan consumption energy yang lebih tinggi berbanding dengan kettle. Beza dia sebab kenapa? Sebab kowe dia terpaksa maintainkan suhu, manakala kalau kita guna cara lama kita dulu, kettle, lepas kita panaskan air untuk kita dapatkan air panas tu konsisten, kita akan masukkan dalam termos. So dalam termos tu suhu tu mungkin boleh maintain dalam masa 24 jam ataupun biasanya 12 jam, 14 jam macam tu sebelum kita kena masak air balik. Betul. Okey. So daripada situ kalau kita nak buat perbandingan untuk pastikan harga pada kettle adalah berbaloi dengan harga kowe ataupun saya kata pemanas air, sekurang-kurangnya sekiranya kita masak sebanyak 7 kali. Okey, maksudnya 7 kali 1.7 liter air, jumlah tenaga mereka akan sama. Okey, ini bila kita dah ambil kira lah standby. Saya assume standby tu maksimum 0.68 lah. Walaupun sebenarnya dia akan kurang lagi daripada tu. Tapi untuk simple analysis, saya boleh kata dia 0.68. Ataupun kalau kita kata, jaranglah kan kita guna air panas banyak sangat. Katakanlah kita minum air panas waktu sarapan, minum petang. Okey, plus minus 3 kali. 3 kali 1.7 liter. So apa yang kita boleh dapati bahawa sebenarnya jumlah tenaga yang diperlukan oleh kowe agak tinggi sedikit. So kalau kita bandingkan dekat sini, dia perlukan 0.534, di sini kowe perlukan 0.89. Ini kita dah ambil kira tempoh dia standby untuk 24 jam. Okey. Tetapi
Maksudnya kalau kita tengok dari segi penjimatan, jimat lagi kettle, dia akan jimat RM6.30. Saya ambil rate paling mahal, okey. Untuk analisis kita, saya ambil rate elektrik yang paling mahal. Kita akan dapati bahawa kalau kita guna kettle, sebenarnya kita boleh jimat RM6.30 ataupun dengan kata lain, kowe akan menyebabkan kos kita lebih mahal RM6.30 berbanding dengan kettle. Tetapi salah satu kelebihan kita, kalau kita guna kowe, kita boleh dapatkan air panas tersebut instantaneous, waktu tersebut, on the spot. Manakala kettle kita terpaksa masak air dan sebagainya, betul. So itu antara kos yang saya rasa kita perlu tampung sekiranya kita memerlukan kemudahan tersebut, iaitu RM6.30 sahaja. Okey, itu bahagian pertama, air panas. Yang mana kita tengok, okey, perbandingannya kita nampak kowe akan memerlukan RM6.30 sebulan, lebih mahal. Tetapi dia memberi kemudahan kepada kita. Macam mana pula kalau air sejuk? Okey, kita tengok eksperimen yang ni. Di bahagian kedua ni kita nak tengok pula apa kesan energy consumption terhadap air sejuk, pengambilan air sejuk. So untuk test ni saya akan reset dulu. So kita dah reset. Sama macam tadi, nilai watt kosong ataupun 2 lah, baru starting, kilowatt hour kosong, masa kita baru reset. So kita tengok kalau kita ambil air sejuk. Okay, air sejuk sekarang penuh. Saya nak isi penuh satu botol air sejuk. Okay, so kalau kita tengok dalam case ni, nilai power factor, oops, sorry, kabur. Let me zoom first. Alright, nilai power factor adalah 0.04. Okay, sebab kalau tadi power factor 1 disebabkan kita pakai heating element. Okay, so bila kita ambil air sejuk, dia cooling, dia bukan pakai heating element. So there's a some power factor there, 0.04. So kita tampak dia punya ampere lebih kurang 0.0624, dan ini watt dia 116. Okay, ataupun 96 watt, kilowatt hour baru nak. Okey, dan kita tengok tempoh yang diperlukan. Okay, akhirnya dia selesai juga. So dia ambil masa lebih kurang 1 jam 7 minit. Okay, dia mula cut off, dan kalau kita tengok 1 jam 8 minit lah. Okay, jumlah total energi yang diperlukan sebenarnya sebanyak 0.128 kilowatt hour untuk dia sejukkan kembali air, sejukkan kembali ataupun kita kata maintain sistem tersebut apabila kita telah menggunakan air sebanyak 1 botol. Alright, terima kasih semua. Okey, apa yang kita boleh nampak dekat sini, berbanding dengan air panas yang mana proses kowe ataupun penapis air kita laju, untuk air sejuk, dia memerlukan 1 jam 7 minit ataupun 1 jam 8 minit, dan jumlah tenaga yang digunakan adalah 0.128. Okey, which is jauh lebih tinggi berbanding dengan tenaga yang diperlukan untuk memanaskan air. So, kalau saya assume dalam sehari itu kita guna lebih kurang total jumlah 4 botol, apa sebenarnya jumlah tenaga yang kita perlukan sebenarnya adalah sebanyak yang ini adalah untuk jumlah botol, betul tak? Sekejap saya tengok. Okey, betul. Ini adalah 0.128 kilowatt hour untuk satu botol. 4 botol dia adalah 0.512 kilowatt hour ataupun bersamaan dengan RM9. So dalam kes ni sebenarnya kita ada dua alternatif. Alternatif kita, kalau kita nak jimatkan RM9 ni, kita isi air dalam botol dan kita letak dalam peti ais. So macam cara lama dulu. Okey. Letak dalam peti ais, so waktu nak minum kita ambil dan kita minum. So dengan menggunakan kaedah tersebut, mungkin kita dapat jimat RM9. Dia tak adalah RM9, sebenarnya peti ais pun dia memerlukan tenaga untuk menyejukkan air, tapi disebabkan kuantitinya yang besar, mungkin jumlah masa yang diperlukan ataupun jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyejukkan botol itu lebih pendek.
berbanding dengan mesin Kowe. Okey, sebab mesin Kowe kompresor dia kecil. Alright. So, kalau kita tengok jumlah keseluruhan kos, yang ini saya assume jumlah untuk air sejuk, yang ini adalah jumlah untuk air panas yang kita kata tadi, 3 kali kita masak. So, jumlah air sejuk adalah RM9.6 jumlah air panas, okey, kalau 3 kali masak adalah RM15.75. Okey, itu kalau 3 kali masak. So daripada sini kita boleh dapati penggunaan sebulan. Okey, penggunaan sebulan untuk kowe kita kalau itulah amount air yang kita guna adalah sebanyak RM24.80 kalau kita dah ambil kira standby dan sebagainya. Okey, ini adalah rough calculation, calculation secara umum. Dia lebih cantik sebenarnya kalau kita boleh log data, tapi sebab tak ada, so saya guna kaedah approximate. So kita boleh simpulkan untuk kita mendapatkan kemudahan air panas dan air sejuk secara instantaneous ataupun secara langsung, ataupun kita kata on the spot lah, kita boleh dapat air panas, on the spot kita boleh dapat air sejuk. Sebenarnya kos elektrik yang diperlukan adalah lebih kurang RM25. Dan nilai ini mungkin akan lebih besar sekiranya kita menggunakan air yang lebih banyak, sama ada air panas ataupun air sejuk. So, kesimpulan yang saya nak cakap, adakah statement TNB tersebut betul? Saya boleh kata betul kerana sekiranya kita menggunakan Kowe memang ada additional cost. Okey, mungkin bagi kita orang yang lebih berpendapatan sederhana dan ke atas, RM24 tersebut murah, tapi mungkin bagi setengah-setengah orang RM24 itu adalah mahal. Itu nombor satu. Adakah mesin Kowe sebenarnya menjimatkan elektrik berbanding dengan kettle? Pun iya, kita dah buktikan tadi. Cuma mesin Kowe dia ada standby mode dan sebagainya. So di situ akan ada kos tambahan. So dia akan sentiasa berbalik kepada kita. Sekiranya kita memerlukan kemudahan, semestinya kita terpaksa invest sedikit duit. Sekiranya tidak, kita boleh guna kaedah lama, iaitu kalau nak air panas, kita jerang air panas ataupun kita guna cerik untuk dapatkan air panas. Dan kalau kita perlukan air sejuk, boleh masukkan je botol dalam peti ais. Okey, itu sahaja analisis saya hari ini. Minta maaf mungkin sedikit panjang. Diharap ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.